والله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. والله العظيم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب الرحمن سيد الأكوان الحاضر معنا صلى عليه في كل مكان وزمان وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد عبد الله الكريم وإفضاله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا شفيعنا نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من استنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. Maha suci ya Allah, kami manusia tak pernah mengerti apa-apa illa ma'alamtana, kecuali yang dikerjakan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allahumma rabbana yassir wa la tu'assir ya Allah, mudahkanlah urusan hidup kami. Janganlah Engkau perbanyakan urusan hidup ini. Tetapi khair dan sempurnakanlah tiap segala urusan kehidupan kami dengan kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma a'inna bi mutaba'ati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, muliakanlah hidup kami dengan benar-benar mengikuti Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulan wa fi'lan qura'atan wa ibadatan zahiran wa batinan ya ayyuhal akramin. Dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, dengan peribadatan kami, dengan ketaatan kami zahir dan batin ya Allah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikanlah kami semua ini dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mudah mendengar nasihat dan menerima bimbingan yang baik, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadah yang terbaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah. Pada pagi 19 Rabiul Awal 1443 Allah masih lagi di sini menyambung kenikmatan kepada kita untuk hidup. Mudah-mudahan yang saat ini dan tentang yang memiliki anugerahkan oleh Allah ini menjadikan kita sentiasa mengenal Allah, mengenal perintahnya, menjauhi larangannya, mendekatkan diri kepadanya, dan memang itu masalah kita ini.
Dan mudah-mudahan kita sentiasa mencari sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi Tuhan, alhamdulillah, sebenarnya dengan bulan keputraan bahwa Yang Maha Mulia Sulaiman Baginda yang berdoa di manusia dan segala makhluk Nabi kita kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi diberi kesempatan untuk melakukan ibadah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita. Ibadah inilah yang menjadi sebab bila kita berdoa masuk liang lahat dan kembali ke akhirat. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi Tuhan, itu kita telah mempelajari bab kita. Terakhir kali kita mempelajari tentang ragu-ragu dalam salat. Ragu-ragu dalam salat atau mengubah niat dalam salat, itu semua membatalkan salat. Karena bagi Rasulullah SAW bersabda sebagai mekanisme asas kepada kita dalam pelaksanaan ibadah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa, ila akhir al-hadis. Sesungguhnya setiap aktiviti hidup manusia dikira dengan niat, dan seseorang diberi ganjaran adalah berdasarkan apa yang dia niatkan. Menjadi kami masjid pagi ini kerana nak pergi pasal tadi, mari sembahyang, mari masjid, hidup masjid, tapi yang menanyakan pergi pasal tadi, dia dapat pahala pasal tadi. Kalau itu pasal tadi itu dia niatkan cari awal dunia, dia dapat ganjaran dunia. Tapi kalau kita niat pagi ini mata-mata perhambaan kita pada Allah, dapat pahala hanya semata-mata kepada Allah. Alhamdulillah. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan tengok pasal 75, ragu-ragu dalam salat membatalkan salat, perubahan niat dalam salat membatalkan salat, dan berniat merosakkan ibadah yang dirosak, hukumnya haram. Dan kalau salat fardu 5 waktu wajib diqada. Jadi kita harus dengar kita menghadapi masalah sembahyang dan kira waktu. Ada yang sesat di Malaysia sembahyang pakai niat. Tidak faham apa itu niat. Niat syai'un muqtarinun bi fi'li. Qasdu syai' muqtarinun bi fi'li. Niat kita lihat dalam hati kita melakukan satu perkara disertai dengan perbuatan. Bukan lihat dalam hati, niat orang lain beri. Lihat dalam hati, itu niat. Itu niat dari situ. Bahasa niat dari situ istilah lihat dalam hati dan kita buat benda itu. Baca solat, lihat dalam hati dan kita buat benda itu. Lihat dalam hati, kita tak berfikirkan, kita berfikirkan. Tengah hanya kisah dia kata, oh sembahyang pakai niat. Ambil sembahyang pakai niat. Tak ada takbiratul tak ada berfikirkan. Main kita lagi, itu dia kisah tak betul. Jumhur ulama kedua Allah niat mesti disertai dengan perbuatan. Kalau sembahyang pakai niat, mana kadang kita sadar hati, lepas tu tak ada rukun qauli, tak ada rukun fi'li, tak ada rukun qalbi, tak jadi sembahyang. Kalau niat begitu, hanya nikah dalam hati, maka kita hati sarapan pagi kita hati.
duduk, ada makanan, ambil makanan, punya, masuk mulut. Tak ada perbuatan. Jadi jangan fahami niat hanya dari sudut lafaz saja. Balik kita fahami niat dari sudut lafaz dan istilah. Dan niat sebenarnya ada ungkapan perkataan sebagai lafaz kepada apa yang ada pada perbuatan dan hati. Ada setengah orang kita jadi waktu solat semayang tak kira waktu. Kemarin ada orang yang sampai saya, Ustaz, saya tidur bangun subuh pukul 8, bangun saya terus semayang subuh. Ustaz ada apa sangat membodoh semayang subuh pukul 8 tak apa. Inna solat ada ini kita mau'udah. Solat yang dilakukan oleh Allah ada batasan waktu tertentu. Bukan waktu itu ikut kita. Kita kena ikut waktu. Sebab waktu itu ikut perintah Allah. Betul sebut ada time-nya dan time-nya. Ini kita nak semayang ikut kita. Kita nak tidur kita nak bangun kita, nak semayang kita. Apa kita nak jadi Tuhan malam. Allah Akbar. Jadi penentuan waktu solat tak patut kita jahil. Kerana kejahilan tentang kemasukan waktu solat atau tamat waktu solat menyebabkan kita bersolat di luar batasan waktu, justru solat kita tidak diterima oleh Allah. Betul kita kalau dah berlaku belajar Allah balik. Ada bandar yang besar kata tak boleh kokoh. Ada orang mengajar dia kata tak boleh kokoh, Ustaz, semayang dulu. Rukuklah habis. Tak boleh kokoh tu pandangan sendiri. Jumhur ulama wajib kokoh. Berdasarkan hadis riwayat sahih daripada Imam Bukhari, man nama aw nasiya falyusalliha idza dzakara. Barang sesiapa yang tertidur, dia tertidur betul sangat, benar sangat, atau kenyang sangat. Barang sesiapa yang tertidur atau lupa waktu salat, lupa waktu salat, falyusalliha idza dzakara. Hendaklah dia segera menunaikan salat apabila dia teringatkan akan hal yang diingatkan. Jadi bangun ambil wuduk, terus menunaikan salat secara qada, walaupun dalam hadis kita sebut qada, tapi disebut pada tempat-tempat yang lain. Dan dalam hadis ini sendiri, apabila salat gagal dilaksanakan pada waktunya, melewati waktunya atau di luar batasan waktunya, maka itulah yang dikatakan sebagai qada. Dari hutang tersebut. Jadi tak patut kita menjadikan diri dengan kemasukan atau ketamatan waktu solat. Pada pagi ini tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita masuk bab yang keempat, takbirul ihram. Takbir asal daripada perkataan kabbar, takbir. Takbir maknanya membesarkan Allah atau mengagungkan Allah atau menjadikan Allah itu sebagai Tuhan yang bersifat dengan sifat ketuhanan yang sebenarnya. Itu kita panggil takbir. Jadi tak patutlah kalau kita bertakbir, kita tak faham falsafah takbir, kita tak rasa diri kita hidup, kita tak rasa zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah itu mulia. Takbir Allah, itu je. Kita tak rasa kita berhadapan dengan kebesaran dan keagungan Allah. Itu maksud takbir. Ihram maknanya yang mengharapkan. Mengharapkan apa dia? Mengharapkan perbuatan yang tidak berkait dengan salat. Bila kita menggunakan salat, diharapkan ke atas kita melakukan perbuatan yang tidak berkait dengan salat. Jadi kita katakan takbir
yang dilafazkan mengharamkan perbuatan yang tidak berkait dengan salat. Takbiratul ihram, takbir yang dilafazkan bagi mengharamkan perbuatan yang tidak berkait dengan salat. Asalnya minum harus, makan harus, mandi harus, cakap harus, belanja harus, jalan harus, dukung anak harus, cakap telefon harus. Tapi bila kita sebut Allahu Akbar ketika menggunakan salat, maka semua perbuatan-perbuatan harus tadi menjadi haram. Itu maksud takbiratul ihram. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memulakan salat, baginda sallallahu alaihi wasallam takbir terlebih dahulu. Takbir di sini maksudnya takbiratul ihram. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna ala al-mankibaini thumma kabbar. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan apabila baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menunaikan salat, baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sehingga berhadapan dengan kedua bahunya lalu bertakbir. Jadi lalu menyebut takbir Allahu Akbar. Cara takbir Rasulullah ada dua. Dalam hadis yang lain diriwayatkan baginda bertakbir hampir tangan baginda sallallahu alaihi wasallam mendekati dua jubit telinga kiri, dan kedua-dua telapak tangan baginda dihadapkan ke kiblat. Ini hampir, bukan kata macam ni. Kalau macam ni, telapak tangan tak menghadap kiblat, jari jemari tak menghadap kiblat. Ini kita panggil kedua telapak tangan menghadap kiblat dan jari jemari dibuka sedikit. Bukan banyak, bukan rapat, dibuka sedikit dan telapak tangan menghadap kiblat. Baginda melihat kepada tempat sujud. Allahu Akbar. Satu. Yang kedua, dalam hadis ini disebut baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan setentang dengan kedua bahu. Ini telapak tangan, ini telapak tangan setentang dengan bahu, setentang dengan bahu. Jadi ada dua cara. Satu, baginda sallallahu alaihi wasallam angkat tangan sini, Allahu Akbar. Satu, baginda sallallahu alaihi wasallam angkat kedua tangan setentang dengan kedua bahu. Ini cara dia untuk lelaki. Cara untuk muslimat, diangkat telapak tangan setentang dengan dada. Muslimat bawah sikit, setentang dengan dada. Muslimin setentang dengan bawah. Kerana konsep solat muslimin terbuka, konsep solat muslimat lebih tertutup. Nanti kita akan bicara beberapa perbezaan di antara solat muslimin dengan muslimat. Tuan-tuan, puan-puan hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, surat 292, juzuk yang pertama, dan hadis nombor 22. Baik itu terdapat hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum. Baginda sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk menunaikan salat. Bila mana berdiri untuk menunaikan salat, baginda bertakbir. Takbir di sini ialah takbiratul ihram. Juga satu hadis lagi diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana yastaftihu as-salata bitakbir wal qira'ati bilhamdillahi rabbil alamin. Rawahu Muslim. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Ini satu hadis yang lain disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salata bitakbir thumma yaqra bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis yang lain baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan takbir untuk bersolat dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kumpul hadis baginda tak baca basmalah, kumpul hadis baginda baca basmalah. Dalam kumpulan hadis
sebagai pelengkap kepada suratul Fatihah. Jadi jangan kita ambil satu hadis kita dapat kesimpulan. Baliknya, para alim ulama terdiri dari pelbagai mazhab menghimpunkan banyak hadis sebelum mereka membuat kesimpulan tentang sesuatu ucapan atau perkataan atau peraturan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya semua itu dibuat satu kesimpulan yang benar terkait dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, ada orang semayang tak tanya dada. Dia semayang tak tanya dada. Ada hadis, dia ada hadis. Tapi apa maksud pada hadis? Apa maksud pada dada? Ujung dada dengan leher ke? Atas tulang dada ke? Atau pangkal dada? Atau dalam mazhab kita disunatkan bagi seseorang lelaki dan wanita ketika bersolat, lepas takbiratul ihram, letak tangan atas pusat pangkal dada. Ni atas pusat, di pusat, atas pusat di pangkal dada. Tulang yang mula timbul ni pangkal dada. Ni mazhab kita, mazhab Syafi'i. Apakah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i tak jumpa hadis Nabi semayang tak tangan atas dada, pangkal dada, ujung dada, tengah dada? Satu. Jawapannya mereka jumpa, mereka kumpulkan, mereka uraikan dan membuat keputusan. Ini mazhab kita, mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Takbir Allahu Akbar, tak tangan atas sedikit daripada pusat dan di pangkal dada, maknanya tulang yang timbul, tulang yang timbul daripada badan manusia. Kalau sini sudah, dia bukan dada, sudah dia bahagian itu. Ini tulang yang timbul daripada bahagian badan manusia yang depan, yang paling menunjuk, kita katakan dada, pangkal dada. Betul. Tapi mengikut mazhab Hanafi dan sebahagian dalam mazhab Hanbali, bila mereka bersolat, mereka bertakbiratul ihram, Allahu Akbar, letak tangan bawah pusat. Letak tangan bawah pusat. Apakah mereka tidak ketemui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan baginda sallallahu alaihi wasallam letak tangan pangkal dada atau atas dada bawah susu? Mereka ketemui, mereka meriwayatkan dengan periwayatan dan sanad yang sahih, tetapi mereka juga menjumpai hadis-hadis yang bersanad, yang bersifat sahih, yang menunjukkan beberapa ketika baginda sallallahu alaihi wasallam bersolat dengan meletak kedua tangannya di bawah pusat. Jadi sembahyang letak tangan pada dada dekat leher macam ni, tidak ada masalah. Itu mazhab sendiri yang bertahan. Mazhab sendiri yang bertahan. Kalau seorang buat macam ni, salah dia, tapi dia telah mereka daripada dia dan menolak dalil-dalil yang telah difahami, dijumpai dan disimpulkan oleh para ahli zaman mazhab utara. Lagi satu tuan-tuan, orang sembahyang macam ni, dia macam Fir'aun. Tuan-tuan tengok Fir'aun mampu. Fir'aun mampu, betul tak? Fir'aun mampu lagi. Jadi takkan kita nak sembahyang macam Fir'aun mampu? Dia bagi Fir'aun ke? Fir'aun boleh. Orang kita memang boleh. Dia kata ada hadis, dia nak guna satu hadis, mana boleh? Lalu kalau kita guna hadis, kita beri bayangan tadi. Satu hadis kita jumpa, Nabi tak baca basmalah. Habis kita pegang itu, kita tak nak terima hadis lain. Jadi jalan yang paling mudah, paling ringkas, kita tak menguasai di sini
Maka tugas kita ialah respect ulama dan memberi ruang berkenaan kepada ulama yang pakar, yang ahli, yang dulu dalam bidangnya untuk membuat kesimpulan berkait dengan hukum akad yang melibatkan urusan agama. Nah, sekarang ini banyak mana-mana. Mula-mula kata duit zakat ni duit pinjam. Yang kedua kata duit zakat ni merupakan khas kerajaan. Yang tiga kata, oh dia boleh guna duit zakat sebab dia layak duit asnaf. Menteri mana boleh guna duit zakat? Pengarah Jabatan Agama mana boleh guna duit zakat? Gawat PDB kah? Mana boleh guna duit zakat? Ketua Hakim Syari'i kah? Mana boleh guna duit zakat? Dia orang bukan asnaf. Pandai-pandai yang mengajar di asnaf, kamu yang pandai-pandai. Kita maaf orang yang faham duit zakat ni bodoh. Dia nak lawan ketentuan Allah. Mana-mana manusia jin lawan ketentuan Allah bodoh. Hanya mata-mata kepentingan diri dia, mata-mata kepentingan nafsu kita bodoh. Dah betul-betul duit zakat amanah untuk dididik, amanah untuk diagihkan. Mudah mahal pula. Allah. Nah, bila terlibat dengan kepentingan diri kita, halal. Bila terlibat dengan orang lain, halal. Jadi sikap diri, sikap jadi, sikap tidak berilmu, dan sikap manusia yang tidak takutkan Allah Subhanahu wa taala. Allah. Boleh jadi falsafah takbir untuk ihram tak ada pada hati dia, tak ada pada fikiran dia. Jadi berasa tak takut. Berasa tak takut. Bila kita buat salah, bukan nak minta maaf. Kita buat salah bukan nak ganti balik duit yang kita bertahan. Tapi kita dengan mudah mengatakan kita asnaf. Kalau Menteri Agama asnaf zakat, saya lagi layak. Menteri gaji berpuluh-puluh ribu. Pengarah Jabatan Agama Yusasi berapa ribu? Jadi ni SPDA pula Yusasi naik ke berapa ribu? SPDA dan JPA itu satu hal. Pula SPDA Yusasi apa naik ke berapa ribu? Pak orang naik ke berapa ribu? Pegawai yang ada ijazah mula kerja 5 tahun atau 10 tahun, skim selain daripada ini. Jadi 2007, 2008 bila terima skim SPDA Yusasi masuk skim SPDA itu 8 Ini pendirian skim ekonomi kapitalis yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah berdaya. Kuasa beli semakin menebak jurang perbezaannya antara satu komuniti masyarakat dengan satu komuniti masyarakat yang lain. Ini tak adil, bukan tak adil. Kalau orang kita takut pada Allah, takutlah kerajaan Malaysia yang benar-benar bersetuju untuk mengajarkan gaji kita daripada sistem mata penggajian yang lama pada yang baru. Tapi pengagihan benar betul. Apa ada? Lagi juga kan? Katakan ini buat musmayah kan? Nak letak mata gaji orang sekian musmayah kan? Bosan mengikut sunnah Nabi lah. Papan-papan sini tak mengikut sunnah Nabi. Kita jadi tak adil. Orang cakap, orang marah, orang tak setuju, orang marah. Kalau jiwa kita, jiwa bukan jiwa takutkan Allah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan. Allah memerintahkan kamu di manusia ini untuk berlaku adil dan berbuat baik. Baiklah itu juga tunaikan hak pada kaum kerabat yang terdekat berbakti baginya. Baiklah adil saja wal bukan wal bagi. Allah melanggar lakukan perbuatan yang keji dan munkar dan melarang melakukan perbuatan melampaui batas. Siapa yang baca ayat-ayat lain itu? Yang itu tidak ada betul-betul. Allah suruh kamu buat benda baik. Allah suruh kamu melakukan adil. Allah larang kamu daripada buat benda keji, munkar dan melampaui
supaya kamu sentiasa beroleh pengajaran dan kebaikan darinya. Kita tengok suruhan Allah tu menyusahkan kita. Kita tengok larangan Allah tu menyebabkan kita hilang kepentingan. Itu yang jadi langgar peraturan-peraturan yang ditetapkan syariat Islam. Allah berbina dari Allah. Nah kita tengok ketika ada perubahan pada SDPA. Saya tak boleh lihat, saya kerja syariat sastra, saya kerja sendiri. Ini bukan masalah